Tadi, untuk memasuki slot selanjutnya yang bertajuk aspek spiritual terhadap kesihatan mental masyarakat yang insya-Allah akan disampaikan oleh Puan Nur Azura Kamarudin Suhami yang merupakan penasihat rahmah support team atau dikenali sebagai Psycho-Social Support Group. Dengan itu, majlis mempersilakan. Okay, insyaAllah terima kasih kepada pengurusi majlis. Saya tak pasti Dato' Dr. Ishak Masmud masih ada ke. Akademi Hospital Pakar Islam, para barisan frontliners yang saya hormati, para doktor, para jururawat, para pegawai-pegawai kesihatan dan semua yang berada di lapangan hari ini. Ya, Dr. Ishak ada di sini. Masya Allah, sebab saya maaf ya, sebab ramai sangat dan tak nampak muka. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan untuk Rahmah Support Team berkongsi rasa, perasaan atas apa yang berlaku dalam negara sejak 2 tahun ini. Saya sungguh insaf mendengar daripada awal pagi tadi. Saya sempat, kerana saya juga bertugas pagi tadi, saya sempat mendengar sesi Dr. Ishak masuk tadi. Kadang-kadang rasa speechless saya, besarnya pengorbanan tim Al-Islam khususnya. Tak pasti kalau saya dalam kasut kalian mampu ke tidak buat perkara-perkara tersebut. Dan selepas mendengar perkongsian Dr. Haslin bersama Cik Kamal juga tadi, saya rasa saya kecil sangatlah dalam saya dan tim Sarah Rahmah Support Team bersama Hewa Abim, ada rakan-rakan saya juga bersama di sini yang cuba memberikan sedikit sebanyak sumbangan kepada masyarakat dalam usaha kita nak mengembalikan pengupayaan kita dalam memelihara kesihatan mental ini. Khususnya hari ini tajuk saya berkaitan dengan aspek spirituality. InsyaAllah mungkin saya akan share screen sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, hari ini saya diberi tajuk oleh penganjur untuk membawakan satu sisi pandang, yakni daripada sudut aspek spiritual tentang kesihatan mental di kalangan masyarakat Malaysia, yang saya fikir khususnya dalam tempoh pandemik ini. InsyaAllah saya Nur Azura Kamarudin Suhami sebagai penasihat Rahmah Support Team di bawah naungan payung Helwa Abim. InsyaAllah kita telah bersama-sama cuba melakukan beberapa usaha untuk memberi khidmat kepada masyarakat dalam tempoh yang sangat sukar ini. Saya akan pergi dulu kepada kesihatan mental. Saya fikir ramai kat sini doktor-doktor, jadi ataupun yang backgroundnya perubatan saya cuba memberikan sedikit pengalaman saya dalam sebelum Rahmah Support Team. Saya bersama dengan skuad Rahmah di Rumah Perlindungan Batu Rahmah selama sekitar 10 tahun lebih, dan kemudian dengan sedikit latar belakang dalam bidang kaunseling, cuba berkongsilah hari ini bersama tuan-tuan, puan-puan, para frontliners yang saya kasihi dan hormati sekalian. Jadi semua sedia maklum bahawa kesihatan mental merupakan satu keadaan yang sejahtera di mana seorang individu menyedari tentang keupayaan diri, mengendalikan tekanan dengan baik, bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini definisi yang diberi oleh WHO. Jadi
umumnya ataupun kesimpulannya kita mengatakan bahawa sekiranya individu ini sejahtera daripada seluruh fakultinya, fakulti kalau sebagai seorang insan itu dia ada fakulti rohnya, dia ada fakulti nafsunya, dia ada fakulti emosinya, dia ada fakulti akalnya dan fakulti qalbunya. Jadi kalau semua fakulti ini berada dalam keadaan yang sejahtera, maka masyarakat itu secara kolektifnya akan berfungsi dengan baik, secara efektif, ya. Dan ini adalah saya nak kongsi sedikit sebagai latar perkongsian pagi petang ini, ya. Saya minta maaf lah waktu petang ni mungkin mengantuk sikit ke. Saya cubalah, ya, berkongsi sedikit dapatan yang kami dapat daripada sedikit sebanyak daripada LPPKN, dan nanti saya akan kongsikan juga sedikit dapatan survei yang kami buat di peringkat Rahmah Support Team juga. Dan Mac yang lepas tahun ini, responden yang paling tinggi 43.9% mengatakan bahawa tekanan keuangan yang paling tinggi masalah sekarang, masyarakat sekarang. 32.2% mengatakan bahawa mereka berhadapan dengan konflik keluarga, terutama bagi komuniti yang tinggal di kediaman rumah bangsa. Memang sedih lah, di PPRT dan sebagainya. Dan 30% responden isi rumah mengatakan mereka sukar mendapat akses kepada khidmat kesihatan. Khidmat kesihatan yang sama ada medical ke psikiatrik ke, saya tak pasti, tapi inilah yang dikeluarkan oleh PPKN Mac 2021. Jadi berhubung dengan stres berkaitan tekanan akibat keluarga yang melibatkan penjaga anak-anak. Tinjauan Ipsos, satu organisasi Ipsos ini yang membuat survei juga mendapati kadar stres di Malaysia mengatasi dengan 58% berbanding 45% di peringkat global. Maksudnya global sekarang ni 2021 ni stres global 45%, tapi Malaysia naik 58% berbanding dengan data di peringkat global. Seterusnya, masalah keuangan yang menjadi punca utama berlakunya penceraian. Penceraian sekarang sangat tinggi kadarnya kerana ramai suami diberhentikan kerja dan hilang punca pendapatan akibat COVID-19. So this is so real. Kerana saya dari sudut profesional seorang guru, hampir setiap minggu kita dapat makluman daripada pelajar-pelajar, mereka tak dapat mengikuti PDPR kerana bapa mula tak ada kerja, jadi terpaksa kongsi peranti, tak boleh masuk kelas PDPR dan sebagainya. Jadi sebagai orang yang berada di lapangan juga, saya sangat merasakan tekanan ini, kerana anak-anak murid saya semakin ramai, semakin sikit-sikit tak masuk ke kelas PDPR, selain daripada itulah isu-isu lesu, stres, burnout dan sebagainya. Dan seterusnya, masalah keuangan ini akan mempengaruhi komunikasi antara suami isteri kerana mungkin pasangan akan meninggikan suara atau sama lain yang mewujud ketidaksepahaman. Dan ini juga merupakan, kalau lately, maaf saya tak dapat kongsi yang terbaru pun yang kami punya dapatan juga, tak sempat buat analisis lagi sekitar sebulan dua ini. Memang mostly call yang kami dapat sebulan dua ini memang masalah komunikasi suami isteri sangat banyak. Kerana isu-isu yang duduk 24/7 di rumahnya, banyak masalah sekitar itu. Dan ini yang dikeluarkan oleh Ipsos tadi, cabaran bekerja dari rumah dan antara perbezaan antara data global dan data Malaysia. Sukar imbangkan kehidupan harian dan kerja. Bila kita cakap tentang work-life balance, kalau psikologi kita akan bincangkan isu work-life balance. Jadi Malaysia sangat tinggi, 63%, dan global hanya 50% setakat ini. Peralatan kemudahan bekerja tidak cukup di kelas PDPR kerana tiada peranti, terpaksa berkongsi peranti, dan mak kerana terpaksa work from home dari rumah dan sebagainya. Jadi Malaysia dah 62%, sedangkan global 46% saja. Dan ini yang ketiga inilah
antara faktor psikologi ataupun faktor yang kita boleh sebut sekejap lagi akan terkait dengan spiritual itu, yakni rasa sunyi bekerja dari rumah. The loneliness, kerana isolatedness dan kerana connectedness. Tiga perkara ni yang disebut saya dengar talk Dr. Sekretaris a few days ago. Dia cakap memang betul, which is mungkin rendah sikit berbanding dengan yang dua tadi yang bersifat material sikit ya, tapi still masih tinggi 57% berbanding dengan global 49%. Jadi rasa sunyi bekerja di rumah ini menyebabkan berlakulah huru-hara, berlaku macam-macam masalah-masalah yang terkait dengan psychologically, socially dan mentally, dan kita sapu semua sekali lah. It's too hard actually to say it all, kerana untuk kita yang berada di lapangan ni sama ada frontliners dalam kesihatannya, kami di frontliners saya dalam bidang pendidikan ataupun bersama ramah support team dari sudut NGO, memang the burden is there. Kami menemukan panggilan hari-hari pun tak se-stres tahun lepas. Masa kami mula-mula lancarkan Talian Rahmah ni tahun lepas, seketika PKP 1.0, kita dapat call seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Maksudnya tak sampai, kadang-kadang sehari tak ada call pun. Berbeza dengan sekarang ni, setiap hari memang ada call, dan setiap hari memang puratanya 4-5 call. Ada hari yang memang very tight, dapat 7-8 call, ada hari yang dapat 2-3 call, tapi tak ada lagi hari yang tak dapat call berbanding dengan sewaktu PKP 1.0 dulu. Jadi memang kita sangat rasalah kesannya tu dalam waktu sekarang PKP 3.0 ni. Dan ini maaf saya letak gambar orang pergi Jepun. Rindu kan, semua orang rindu nak pergi bercuti. Port Dickson pun tak lepas. Kita nak pergi bercuti luar negara memang tak lepas lah. Jadi kita nak menggembirakan diri sendiri, kita bayang-bayangkan je lah hari ini kita pergi Jepun bersama saya. Okey, ini yang saya dapat baru semalam. Semalam ketika mereka buat kempen untuk doktor-doktor yang kontrak, doktor kontrak dan sebagainya. Saya dapat satu ini yang saya rasa macam it's quite significant lah untuk kita kongsi hari ini dalam bidang perubatan dan sebagainya. Mungkin kita boleh discuss dalam sesi Q&A ataupun saya fikir sesi perbincangan lah, perbincangan luahan hati dan perasaan kita dalam bidang dalam aspek mental health ini. Ni data yang dapat baru 4 times more mental health needs in the first 5 months of 2021 versus the whole of 2020. Ini comparison juga. A lack of 2,700 secretaries with only 0.1 secretaries for every 10,000 people in Malaysia. Maksudnya nisbah secretaries di Malaysia ni sangatlah. Macam mana kalau medical saya tak pasti. Mungkin nanti kalau doktor-doktor yang boleh bagi saya. Sekarang doktor kita kat Malaysia ni berapa dia punya ratio antara satu doktor dengan berapa jumlah populasi masyarakat Malaysia. Tapi kalau sekretaris ini ratio dia. Jadi dan ini satu lagi data 130,351 call kepada Ministry of Health punya psychosocial 2021. Ramah support team tak masuk lagi dalam dia punya ni. Mungkin befrienders sehari mungkin dapat ribuan call ke, saya pun tak pasti. Tak pernah tengok data dia dengan jelas. Tapi inilah yang kita hadapi sekarang ini. Dan yang paling menyedihkannya ini tentang fatal suicide cases and suicide attempts. Daripada bandingnya Januari hingga Disember 2020, it was last year, and this year sehingga Mei 2021, walaupun nampak macam naik 19 saja, tapi it's really
sebenarnya signifikan sebab kadang-kadang is underreported so doktor pun tahu banyak kes yang underreported dan ada banyak kes yang sebab ada masalah-masalah tertentu yang kita tak boleh pergi daftarkannya sebagai fatal suicide case dan suicide attempts ini memang suicide case, ini hanyalah ini adalah suicide case dan ini adalah attempt. Kita handle suicide attempt dan suicide kita handle suicide ideation pun kita dah menggeletar di Talian Rahmah baru-baru ni lately lah sebulan 2 ni kita dapat call daripada orang yang nak suicide ideation dan suicide attempt dan dia memang sukar sekiranya kita tak latih sukarelawan kami dengan betul-betul yang ada kekuatan dalaman yang kuat untuk handle masalah-masalah begini. Dan ini sedikit tinjauan yang saya nak kongsi daripada Rahmah Support Group yang kita buat Rahmah Support Team. Sorry tersilap Rahmah Support Team. Ketika PKP 2.0 waktu 2.0 saya nak bezakan dengan yang sekarang itu masa 2.0 hampir ramai 271 respon kata mereka bersedia dengan PKP, mereka bersedia menghadapi PKP. Ini bukan 3.0 dan mereka rasa tertekan atau tak. Ya dan tidak pasti ni memang lebih daripada 50%, dalam 60%, 60.61%. Mereka berasa tertekan. So this is the psychological effect dia, kesan-kesan kesihatan, yang efek kesihatan mental lah. Dan ini antara yang kita dapat, yang apa sebab-sebab daripada tinjauan tu, apa sebab-sebab yang menyebabkan mereka rasa gangguan emosi ataupun gangguan kegelisahan, anxiety. Kebanyakan yang paling tinggi ialah 19.3% ini ialah kebarangkalian dijangkiti COVID-19. Maksudnya the worries, kebimbangan, kegelisahan untuk mendapat COVID itu memang very high lah nak banding dengan poin-poin yang lain. Ini belum yang orang belum dapat lagi dia rasa takut je mula-mula, tapi dia belum dapat lagi. Itu tak masuk lagi yang dah dapat. Macam mana yang diceritakan oleh doktor tadi, yang saya cukup insaf lah bagaimana doktor yang saya tak ingat nama doktor tadi tu, yang doktor Islam yang menghadapi COVID tadi, dia cerita bagaimana keadaan terpaksa dibawa ke pusat rawatan itu kan. Kerana kami yang dapat panggilan ini, kami juga banyak menerima call daripada mereka yang dapat COVID juga. Sejak 2-3 bulan ini, kerana mereka tak tahu nak cakap dengan siapa. Mereka rasa tak ada siapa yang akan faham mereka. Sebab macam yang doktor cerita tadi itulah, dia rasa semua orang yang kalau duduk di pusat macam MAIPS itu, semua orang sakit COVID. Kalau dia nak cerita dekat mak dia, bapak dia, dia orang tak sakit. Dia takut nak share perasaan dia yang kecelaruan ataupun perasaan kebimbangan dia yang sangat, stres dia yang sangat itu. Dia takut orang lain tak memahami dia. Tapi bila kami start di Rahmah Support Team baru-baru ni bersama dengan beberapa pemandiri mereka, kami cuba buatlah dalam session yang saya sendiri handle. Kami buat macam istilahnya macam group counselling lah, kita kumpulkan bersama-sama dengan pemandiri itu 2-3 orang dan berkongsikan apa yang mereka rasa, kerana mereka terpaksa ada yang terpaksa kuarantin di rumah sendiri, tapi kerana dia hidup seorang. Contoh masalah berlaku bila loneliness tadi. Bayangkan kalau dia kena COVID, dia seorang, tidak berkahwin, dan dia terpaksa duduk di rumah seorang, tak boleh keluar cari makan, terpaksa panggil orang lain yang hantarkan makanan yang bukan keluarga, kerana keluarga jauh, tak boleh berjumpa, dan dia tak tahu nak share dengan siapa, kerana dia tak nak merisaukan ahli keluarganya tentang perasaan yang dia rasa ketika melalui COVID. Dan yang antara yang paling sukar sekali ialah saya sendiri bila anak murid saya lah, dia kena COVID dan kemudian mak dia meninggal kerana COVID. Mak dia meninggal di HKL. Minggu lepas mak dia meninggal di HKL. Dia juga kena COVID, tapi kerana dia tak ada simptom yang teruk, jadi doktor tak suruh dia pergi pusat mana-mana pusat ni. Dia duduk kuarantin di rumah, mak dia di HKL, sedangkan mak dia sihat. Mak dia tak ada masalah paru-paru, tak ada pneumonia ke, tak ada asma, tak ada apa-apa. Keadaan sihat, 4 hari saja demam, dimasukkan ke HKL, terus teruk. Dan dia tahu mak dia meninggal itu,
dalam WhatsApp group sekolah kelas bersama saya kerana orang lain kongsi, orang lain ucap takziah kepada mak dia, dan orang lain kongsi kata ucap takziah kerana mak dia tak ada. Dia ada dalam grup WhatsApp tu juga. Jadi bayangkan kan anak-anak yang berusia 10 tahun ni menerima berita kematian mak dia dalam grup WhatsApp sekolah. Bila saya hubungi bapaknya kata bapak dia tak sanggup nak bagi tahu anak dia lagi. Mula tak sanggup nak bagi tahu. Kemudian bapak dia kata tak tahu nak bagi tahu macam mana. Ini satu isu psikologi orang lelaki kadang-kadang. Dia tak tahu nak express. Dia tak tahu nak express kesedihan. Dia tak tahu nak express. Kadang-kadang ada orang lelaki kan. Kita pun tahu kita hidup dengan orang lelaki. Kadang-kadang dia tak tahu nak express kegembiraan dia. Dia nak share tu, nak express tu dia ada masalah sikit. Jadi ayahnya tak tahu nak cerita dengan anak dia bagaimana. Saya tanya ayah dia, nak ke saya bagi tahu? Lepas tu dia cakap tak apa, cikgu bagi saya yang bagi tahu. Dia nak dia yang bagi tahu. Okay, fine. Saya kata tak apa. Saya kata tu biar dia yang bagi tahu. Rupanya kerana ayahnya sibuk menguruskan urusan kematian maknya di HKL, ayah ni tak sempat lagi nak WhatsApp anak dia yang tengah kuarantin seorang-seorang di rumah tu. Dia tak sempat. Jadi anak ni tahu daripada grup WhatsApp mak dia mati dalam keadaan yang dia tak boleh tengok mak dia kerana dia juga perlu dikuarantin. Jadi saya sendiri down lah. Satu hari tu saya down dengan telefon penolong kanan HAM sekolah. Segala-galanya lah untuk memastikan anak murid saya itu boleh terima. Masa tu sebab saya tak call anak murid saya sebab saya menghormati decision bapak dia. Tapi saya tanya anak murid yang lain. Saya call anak murid lain, saya kata tolong WhatsApp kawan yang meninggal mak dia tu supaya dia bila peers kan, kita pun tahu kalau peers yang bagi sokongan mungkin dia agak selesa. Jadi lepas tu anak murid saya lain kata okey Cikgu Azura tak apa, dia memang tak boleh bercakap, dia diam je, tapi kami tanya khabar, kami tanya okey ke tak, dia kata okey. Jadi saya memang kita spiritualinya hari ni kita nak cerita tentang spiritual. Saya hanya mampu memang solat hajat kepada dia dan sebagainya lah kerana memang kita tak tahu keadaan-keadaan yang sangat sukar ini. Kadang-kadang kita lah ada yang waktu tu, walaupun kita bukan daripada latar belakang medical, perubatan, kita bukan siapa-siapa, kita cikgu, kita orang biasa, tapi kadang-kadang keadaan itu memerlukan kita yang berada bersama waktu itu. Jadi asas-asas ilmu-ilmu tentang spirituality ini pun kita kena ada sikit-sikit InsyaAllah supaya kita boleh membantu. Jadi inilah keadaan-keadaan yang kita boleh kategorikan sebagai normal dan normal dalam keadaan COVID ini Ini antara yang kita selalu dapat merasa sedih kerana orang yang tersayang meninggal dunia. Ini contoh yang saya sebutkan tadi anak murid saya. Sukar tidur malam. Ini juga poin-poin yang dikongsi oleh saya dengan beberapa orang pemandiri COVID. Mereka tak boleh tidur malam. Kerana mereka akan rasa macam kalau aku tidur ni aku mati ke? Dia ada perasaan gitu. Kalau aku tidur ni aku bangun tak pagi esok? Dia ada perasaan-perasaan begitu. It's so hard on them, tapi kita kena bantulah Dan mereka sangat risau, sebenarnya amat risau dengan situasi COVID, benda yang unpredictable, yang kita tak tahu apa masa depan. Kemudian dia pergi kepada masalah obses basuh tangan berjam lama-lamanya. Sebab kita tahu COVID kan, kita daripada awal tahun 2020 kita dah cakap dah basuh tangan. Basuh tangan lebih bagus daripada sanitize kan. Tapi bila basuh tangan lama-lama ini akan mengakibatkan masalah psikologi pula kan. Kita pun tahu masalah obses ataupun dalam Islamnya kita panggil was-was. Ini disebut oleh banyak ulama-ulama tentang penyakit was-was ini. Kemudian sedih, rasa tak guna, rasa nak bunuh diri, sukar tidur malam bertahun-tahun, risau sehingga panik, sampai panic disorder, anxiety disorder tadi dan obses dengan kebersihan. Kerana takut sangat COVID ini, mereka mula obses dengan kebersihan. Tak boleh tak bersih sikit pun. Takut COVID ni jangkit kat situ. Anak saya tadi dia tanya saya, pegang telefon tak boleh keluar rumah. Anak kita tak boleh keluar rumah dah beberapa minggu kan. Sebab yang boleh keluar seorang saja ahli ketua keluarga kan. Anak tanya, pegang telefon. Saya kata jangan pegang telefon tu. Dia kata COVID ni boleh masuk tak ikut telefon mama, dia kata. Sebab takut
takut tak basuh tangan, pegang telefon, dia takut, dia tanya, COVID masuk tak ikut telefon mama. So, semua perasaan-perasaan ini melanda masyarakat kita sekarang kerana benda-benda yang uncertainties ni. Jadi saya sambung sikit tentang bagaimana kita melihat spirituality yang menjadi punca utama kepada tingkah laku normal dan abnormal tadi, ataupun masalah-masalah manusia ni. Saya ada beberapa tokoh sebenarnya, tapi untuk hari ni kerana saya ada sejam saja, saya ada 45 minit je, kalau ikutnya pukul 4 saya kena berhenti. Saya pergi laju. Mungkin MC boleh bagi tahu saya nanti bila saya kena berhenti. Saya takut saya ni kalau bercakap kan jadi panjang. Okey, saya buat perbandingan sikit antara kalau kita ambil mazhab Western psychology, psikologi barat. Kalau kita tengok Maslow, Abraham Maslow dan Carl Rogers yang merupakan tokoh humanistik, kedua tokoh ini juga mengatakan bahawa mereka bersetuju bahawa benda-benda punca dalaman, perkataannya punca dalaman ataupun spiritual merupakan aspek dalaman ini yang merupakan perkara yang menentukan tingkah laku seseorang itu, sama ada dia buat buruk atau dia buat baik, sama ada dia memilih untuk sakit ataupun dia memilih untuk tidak sakit. Sakit jiwa lah ni, tidak sakit jiwa ataupun dia sihat jiwanya. Dan inilah terma-terma yang digunakan oleh Abraham Maslow, iaitu self-actualization. Dan juga bila Carl Rogers sebut tentang self-insight, Carl Rogers menyebutkan tentang self-insight. Beliau mengatakan bahawa self-insight inilah yang penting, iaitu apa? Dia rakumkan sebagai self-understanding, self-direction and personal responsibilities. Jadi maksudnya kekuatan dalaman ini lebih menentukan sama ada dia memilih untuk bahagia atau tidak, dia memilih untuk sihat atau tidak, dari sudut spiritualnya, dari sudut mental, emosinya. Dan ini juga saya tak adalah bandingkan direct, bukanlah apple to carrot untuk buat perbandingan, pastinya tak sama langsung. Tapi kalau tokoh yang dari sudut Islam juga menyebut benda yang sama, Al-Ghazali dan Abdullah Nasir Urwan, dan juga nanti saya akan sebut juga tentang bagaimana Abu Zaid Al-Balkhi sebenarnya yang lebih lama, tokoh ilmuwan Islam yang lebih lama menyebut tentang hal ini, yang mana punca-punca dalaman yang berbentuk spiritual, iaitu tamak, marah, tidak sabar, atau hasad, dengki, gilakan harta, ikut hawa nafsu. Jadi benda-benda dalaman ini yang menyebabkan manusia ini membuat kerosakan di muka bumi, atau manusia ini memilih untuk sakit di muka bumi, kerana punca-punca spiritual itu. Keempat-empat tokoh yang saya sebut ini, termasuk juga dengan Abu Zaid Al-Balkhi nanti juga, mereka ini mengatakan bahawa punca luaran ini memang ada mempengaruhi sebenarnya. Persekitaran, faktor keluarga, faktor pengaruh rakan sebaya dan lain-lain ini ada mempengaruhi, tapi semua tokoh ini bersetuju amat sedikit berbanding dengan faktor dalaman, yakni spiritual itu. Spiritual itu lebih mendominasi seseorang untuk melakukan perkara-perkara normal itu, ataupun terpaksa melalui saat-saat normal dan abnormal itu. Dan saya cuba, ini bukanlah gambar rajah yang paling tepat. Gambar rajah tepat ni kita boleh tengok academician yang boleh tengok jurnal-jurnal yang menceritakan dengan lebih baik tentang hal ini. Tapi kerana pengalaman saya, alhamdulillah, ketika saya di Universiti Islam Antarabangsa itu, saya sempat berguru dengan Profesor Hassan Lenggolong, yang terkenal di rantau Asia Tenggara ini, ataupun rantau Asia, ataupun Asia Tenggara lah saya sebut, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand dan sebagainya. Mereka mengakui hasil-hasil penulisan almarhum Profesor Hassan Lenggolong dalam bidang kesihatan mental dan Islam. Alhamdulillah, saya sempat belajar dengan dia, saya sempat ambil satu subjek dengan dia ketika di UIA itu, sempat buat sama berat dengan dia, sempat cuba membongkar beberapa buku bersama dengan dia kerana inisiatif yang saya sangat minat untuk mengetahui tentang aspek kesihatan mental dan Islam ini bersama Profesor Lenggolong.
Masya Allah, he done a great job. Dan tulisan-tulisan dia kita masih boleh access di jurnal-jurnal bila kita cakap tentang kesihatan mental dan Islam, perspektif Islam. Ya. Dan ini juga merupakan hasil yang saya cuba lukis ni, yang tak pandai sangat lukis pun sebenarnya, tapi ini yang merupakan kefahaman saya lah yang kita boleh kongsi nanti, kita discuss nanti. Pengalaman saya juga berbincang dengan almarhum Profesor Malik Badri, ya, yang juga merupakan guru saya di Universiti Islam Antarabangsa, yang saya sangat terkesan membaca buku-buku beliau, merujuk buku beliau dalam ketika menyudahkan tesis akhir saya ketika itu. Dan saya selalu berjumpa dengan beliau secara personal dan juga melalui kerana kami selalu buat diskusi ABIM ketika itu bersama dengan Triple IT. Beliau merupakan tokoh yang kita sentiasa bawa dalam Triple IT. Jadi apabila membaca jurnal, membaca tulisan beliau tentang AIDS and Islamic spiritual approach, bagaimana almarhum Prof Malik Badri cuba menggunakan pendekatan Islamic psikoterapi dalam mengubati pesakit-pesakit AIDS yang nyatanya mereka mengalami simptom-simptom yang bersifat fizikal, maksudnya fisiologinya sakit, tapi bagaimana Prof Malik Badri kongsi dengan kami banyak ketika itu tentang bagaimana sebenarnya bila aspek spirituality ini dibangunkan, kita address aspek spirituality ini, maka dia akan memudahkan, dia akan mempercepatkan proses penyembuhan sakit yang AIDS, yang memang Detroit dia punya physical health, ya. Dan itu yang membuatkan saya sangat teruja mengkaji tulisan-tulisan beliau dan buku-buku yang beliau selalu suggest lah, ya. Jadi daripada itu saya cuba rangkumkan spirituality ini, maksudnya bagaimana kita menyandarkan aspek belief itu, kepercayaan dan juga aspek values, yakni nilai, untuk akhirnya kita mendapatkan kesejahteraan ataupun yang kita panggil the sense of well-being itu, kesejahteraan insan itu, ataupun mungkin dari sudut keseimbangan itu. Kalau kita dengar tulisan baru ni, tulisan ataupun talk Profesor Rektor UIA barunya, Prof Zulkifli, bila Prof Zulkifli kata saya sangat susah bersama dengan lecturer-lecturer UIA waktu tu, kerana dia bidang farmasis, dia bidang sains moden. Dia bidang sains moden, farmasis. Saya bersama dengan Tan Sri Zul di USM waktu tu, kerana dia lecturer di fakulti farmasi. Saya di fakulti Physics. Tapi kerana kami ramai usrah waktu tu, kakak-kakak nakibah saya, Kak Nur Iliani itu anak murid Tan Sri Zul masa tu, jadi kami banyak juga berjumpa dengan dia untuk discuss isu-isu ni. Jadi saya boleh bayangkan dia punya tu, dia kata macam mana saya seorang yang daripada latar belakang sains, yang tak ada latar belakang Islamic perspektif ni, belajar farmasi memang pure pharmacist, tak ada Islamic perspektif. Jadi dia kata dia merupakan satu benda yang besar untuk dia, dia terpaksa melihat bila dia masuk UIA, terpaksa melihat semua daripada dimension Islam itu, semua ada Islamization of knowledge-nya. Saya rasa Dr. Azwan pun daripada UIA, ramai doktor-doktor yang daripada UIA mungkin lebih mudahlah nak nampak, tapi doktor-doktor yang tak belajar Islamic perspektif ni, tak ada background Islam dari sudut formal education-nya, memang sedikit dia perlu mencari dari banyak titik temu dia. Jadi itulah bila kita sebut tentang spirituality ni, dia kita sebut tentang the whole aspect of insan itu. Kita kena sebut tentang faktor roh dia. Maksudnya insan itu dia ada roh. Tadi Dr. Hazlin yang ceritakan tentang bagaimana dia nak mengakhiri pesakit-pesakit COVID dia, yang maksudnya kita jelas bahawa kita tahu bila berlakunya kematian, roh itu berpisah dengan jasad. Okey, khalas. Kita jelas tentang itu. Tapi bila kita cakap tentang faktor dalaman
lagi, spiritual lagi, kita mesti address isu yang berkaitan dengan mental ataupun akal. Syed Naqib atas juga menyebut tentang dimension ini. Abu Zaid Al-Bakri juga menyebut tentang dimension ini. Imam Al-Ghazali juga menyebut dimension ini dalam Ihya Ulumuddin, dan lain-lain Islamic scholars juga menyebut tentang kaitan. Cuma ada scholars yang put an effort ataupun put an emphasize dalam hal-hal yang tertentu. Contohnya dalam Ihya Ulumuddin nanti saya akan ceritakan bagaimana Al-Ghazali akan menentukan di faktor nafs tu, dan kalau Abu Zaid Al-Bakri dia akan cerita tentang depression, dia boleh cerita tentang depression, masya-Allah, dengan kaitan yang tentang akal dan qalb itu. Maksudnya ini semua bergantung. Jadi kalau kita nak ubat orang yang sakit mental, dia mesti kita ubatkan juga fakulti qalb dia, kita nak ubat juga fakulti akal dia, dan kemudian dia ada nafs yang mendominasi antara semua ini, yang menguasai semua itu. Kerana kalau kita tengok hadis Nabi pun disebut, bila hadis Nabi Masya Allah yang menyebut tentang jika satu badan manusia itu sihatlah, baiklah dia, dan sekiranya satu badan manusia itu sakitlah dia, atau buruklah dia, iaitu qalb tu, ataupun mungkin saya tak pasti, saya tak melihat analisis hadis, mafhum hadisnya, bagaimana apa yang dimaksudkan Rasulullah itu bila disebut seketul hati itu, adakah disebut dari sudut physically-nya, heart itu, ataupun jantung itu, ataupun qalb itu, qalb itu. Kerana banyak, kalau kita tengok, kalau kita mengaji, saya pun selalu buat cross check, dia punya istilah pun banyak. Qalb, bila kita cakap tentang qalb, kita cakap tentang kalau spirituality ni, kita cakap tentang wujdan, kita bercakap tentang tak terkeluar dah satu lagi perkataan dari sini nak sebut. Ada banyak istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang faktor domain qalb itu, domain emotion, tempat di mana emotion tu terletak. Jadi banyak istilah-istilah yang dalam Quran yang kita kena explore sebenarnya. Dan akal itu memanglah, kalau kita cakap tentang tafakur, contohnya, kalau Prof. Malik Badri juga menyentuh tentang contemplation, tafakur, yakni tafakur itu yang bermula dekat sini, fakulti akal. Fakulti akal itu kerana dia kena berfikir, dia kena tafakur, kena deep contemplation, kena deep thinking. Tapi dia Prof. Malik Badri juga sebut, bila kita nak melakukan contemplation, tafakur, dalam kita nak merawat hati kita, nak merawat penyakit ataupun simptom-simptom dalam jiwa kita, dia kena mula dekat sini juga. Macam mana pun dia kena mula dekat sini juga. Fakulti qalb itu kena mula tentang tazkiyatun, kalau cakap tazkiyatun nafs tu di sini. Nafsu sebenarnya dekat sini lah. Tazkiyatun nafs tu, proses-proses membersihkan jiwa itu. Mungkin nanti akan disebut oleh mungkin Ustaz Asri selepas ni. Saya tengok Ustaz Asri akan bagi dari sudut Al-Quran, kan, perspektif Quran, Ustaz Asri lebih layak mencakapkan tentang hal itu. Jadi saya cuma nak bawa dia dalam satu dimension ataupun satu tasawur supaya kita memahami yang semua ini akan dipengaruhi oleh beliefs. Maksudnya kalau dia seorang Islam, tauhid itu memainkan peranan, kepercayaan kepada Allah itu memainkan peranan, dan sekiranya kalau dia bukan Islam pun, faktor religion ini main peranan. Sebab itulah dalam agama Buddha, mereka banyak sangkut dari sudut aktiviti yoga tu. Dulu satu masa, a few years ago, JAKIM haramkan yoga. Ketika itu saya pun dalam kepimpinan ABIM bersama Dr. Azwan juga, saya rasa waktu tu kita pun nak duk cari sebab, kan, kenapa, apa sandaran kuat JAKIM ketika itu mengharamkan untuk penganut orang Islam tak boleh ambil yoga. Rupanya yoga ini dia ada satu level dia, level yang terakhir tu, yang dia combinekan roh dia bersama dengan Tuhan, yang mereka satu kuasa. Mereka Buddha ni dia tak ni inclination to Tuhan itself, tapi satu kuasa itu, dia menggabungkan rohnya dengan kuasa itu. Dekat bahagian itu saja yang menyebabkan akidah. Sebab itulah JAKIM mengambil langkah yang lebih selamat untuk rakyat awam, masyarakat awam, jangan buat yoga. Tapi actuallynya aktiviti awal yoga itu tak ada masalah.
Dia satu terapi yang sangat membantu seorang insan, seorang manusia itu untuk mencapai kesejahteraan mental dia, kesejahteraan emosi dia, dan values tu. Nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang sangat mempengaruhi sejahtera semua ni. Kalau dalam Islam, nilai-nilai seperti sabar, nilai-nilai seperti redha, nilai seperti tawakal, nilai seperti apa lagi, husnuzan. Kita cuba husnuzan, sangka baik. Banyak lagi nilai-nilai dalam Islam ni yang mempengaruhi kita, yang mengajar kita ataupun yang boleh membantu kita untuk mencapai kesejahteraan spiritual seluruhnya. Ya? Ataupun nilai-nilai yang kita pegang secara universal, yang banyak yang kita kongsi dengan nilai-nilai universal. Ya? Respect, integrity, pride, humanity, ini semua nilai universal values yang boleh dikongsi untuk mencapai kesejahteraan spiritual. Dan saya nak sentuh sikit saja. Saya tak tahu, saya nampak jam saya dah 35 minit lagi. Saya hanya nak menyentuh sikit saja spiritual menurut Al-Ghazali, kerana dalam banyak-banyak tokoh ini yang paling menulis dengan banyak. Yang lain-lain tu ada tulislah 1 buku, 2 buku seperti saya sebut, tapi Al-Ghazali ni tulis paling banyak. Kerana dia menulis Ihya Ulumuddin itu, the series of the book of Ihya ini sangat banyak, sangat tebal. Saya sendiri tak mampu nak mengaji Ihya yang banyak tu. Kalau saya pergi rumah nakibah saya ni, banyaklah semua ada buku set Ihya Ulumuddin. Tapi saya kerana daripada latar belakang sains, modern sains ni, tak belilah yang tu, beli yang muhtasar je, yang ringkasan kepada Ihya Ulumuddin itu, dan beri beberapa risalah kecil Ihya yang berkaitan dengan inilah kejiwaannya. Jadi dalam Ihya, Imam Al-Ghazali menyebut bahawa spiritual itu maksudnya kerohanian, ataupun Ghazali menyebut an-nafsi, dan dia merujuk kepada kamus Al-Mawrid. Disebut bahawa an-nafsi ni dia terjemahkan menurut kamus tu ialah mental dan spiritual. Maksudnya ada ulama yang mengkategorikan mental dan spiritual ni dalam satu grup yang sama. Dan dalam amal Ihya, rujukan Ihya, 341 kali disebut tentang an-nafsi dalam Ihya. Dalam banyak risalah-risalah chapter kecil dalam Ihya, ya, chapter muraqabah contohnya, chapter muhasabah. Ini yang saya kata tadi, ini muraqabah, muhasabah, taubat. Ini semua adalah Islamic values yang kita pegang, yang boleh membantu meningkatkan spirituality kita sebagai seorang Muslim. Dan dalam kitab lain, kalau bukan Ihya sekalipun, dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, ini Imam Al-Ghazali menulis tentang qalb saja. Dalam Ihya dia banyak menyentuh tentang nafs, tapi satu kitab lain yang beliau tulis, Mukasyafah Al-Qulub, ni tentang hati itu saja. Nak define hati dari sudut physical, spiritual, emotion dan semuanya. Dan yang saya boleh simpulkan hari ini, ya, 4 elemen spiritual yang Imam Al-Ghazali cuba define dalam semua rujukan-rujukannya dalam Ihya ini, dia bahagikan spiritual itu kepada 4 bahagian: an-nafs, al-qalb, ar-ruh dan al-aqal. Jadi inilah yang saya masukkan dalam merajah simple saya di awal tadi, ya. Dan saya ingin quote sikit yang saya dapat daripada buku depresi ni. Saya rasa saya untuk mereka-mereka yang nak tengok kalau penyakit mental, depresi dan kaitannya Islam perspektif, saya rasa buku Dr. Sakinah Salih ni adalah buku yang sangat baik untuk rujuk, kerana dia sangat ringkas, mudah faham. Siapa saja yang bukan latar belakang perubatan pun boleh faham, ya. Sangat menarik. Dan bila satu kesimpulan, saya hanya ambil satu part saja daripada buku Dr. Sakinah Salih ni, beliau menyebutkan bahawa jadikalau Islam seperti Ibn Haytham, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Al-Qayyim, Abu Zaid Al-Baqi serta ahli psikologi Islam contemporary, yakni guru-guru saya, Prof. Malik Badri dan juga Prof. Hassan Mulul, bersetuju bahawa 3 perkara ini,
Ya, maksudnya ada hubungan antara penyakit mental dengan keadaan fisiologi manusia, ya, dan juga rohani. Maksudnya kalau kita nak cakap tentang penyakit mental, ada hubungan antara fizikal dan rohani, dan perlu ada keseimbangan antara keperluan fizikal dan rohani. Kena ada keseimbangan. Ini juga dicerita oleh Tan Sri Zul dalam buku yang baru tentang budi. Buku Tan Sri Zul yang baru tentang budi, yang Tan Sri Zul cerita tentang keseimbangan. Yang manusia ni perlu keseimbangan untuk mencapai kesejahteraan. Jadi ini juga ditulis oleh ulama Islam. Bagaimana perlu ada keseimbangan dalam keperluan fizikal, rohani, spiritual untuk mencapai kesihatan mental yang baik. Dan yang ketiga, ini yang sangat baik saya rasa, kalau semua manusia beragama, dia memudahkan kita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum. Kerana agama ini memainkan peranan yang signifikan dalam memelihara kesihatan mental dan juga merawat penyakit mental. Maksudnya agama tu main peranan. So jadi dah dibuktikan oleh Prof. Malik Badri dalam usahanya untuk menangani AIDS itu. Jadi dan Abu Zaid Al-Balkhi juga, saya rasa nama ini perlu kita tahulah. Kalau kita duduk dalam bidang perubatan ini, nama Abu Zaid Al-Balkhi ini kita perlu tahu, kita perlu cakna, kita perlu baca sikit, kerana buku yang ditulis oleh Abu Zaid Al-Balkhi ini, yakni yang telah diterjemah oleh Profesor Malik Badri, iaitu The Sustenance of Body and Soul dalam first manuscript dia, dan kemudian dia tulis mula Sustenance of Soul dalam second manuscript dia, yang dia menceritakan bahawa kaitan antara sakit yang fizikal dan sakit yang spiritual, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Saya dah nampak pengurusi majlis ada dekat tu, mungkin saya boleh berhenti agaknya. Satu lagi, sikit lagi last, dan akhir sekali, bagaimana buku-buku, saya bagi rujukan tokoh ni supaya tuan-tuan perempuan peserta webinar akan cari sendirilah, bagaimana ini ada buku-buku yang perlu dicari. Contohnya buku The AIDS Crisis and Islamic Psycho-Spiritual Perspective 1997, ini perlu dilihat bagaimana beliau mengkombinasikan cara Islamic Psycho-Cultural itu untuk mengubat pesakit AIDS. Dan ini adalah buku-buku yang The Dilemma of Muslim Psychologists dan juga Contemplation and Islamic Psycho-Spiritual Studies. Ini adalah buku yang saya kira wajiblah untuk kita baca dan kita rujuk untuk mencapai kesejahteraan. Dan ini adalah gerak kerja kami, Rahmah Support Team, dalam memberi bantuan kepada masyarakat bersama-sama dengan mereka yang frontliners. Semoga kami juga dapat berperanan seperti yang lain-lain untuk membantu masyarakat Malaysia, khususnya untuk menepani pandemik ini. Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan semua Okey, Masya Allah, perkongsian kepada pengurusi majlis. Silakan. Okey, Masya Allah, perkongsian yang sangat bermanfaat. Ya, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Azura Kamarudin Suhami, merupakan penasihat Rahmah Support Team, di atas perkongsian sebentar tadi. Baik.